Dah pagi dulu ke sini. Misteri jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Ya, selamat tengah malam. Kita kembali dalam lagi satu malam untuk rancangan Misteri Jam 12. Anda bersama dengan Hans Ashri seperti biasa pada malam ini. Dan malam ini special sedikit. Saya terbaca sebenarnya di online berkenaan dengan satu kisah seram, dan ada lagu yang saya nak kongsi dengan anda pada malam ini. Ada kena mengena juga dengan cerita yang bakal saya kongsi untuk malam ini. Dan juga sementara itu, bagi anda yang sedang mendengar, terima kasih kerana memilih Ria 897 untuk menemani tiap-tiap malam anda untuk rancangan Misteri Jam 12. Terima kasih bagi anda yang dah kongsi cerita. Saya sebenarnya nak lagi banyak, kalau boleh sebanyak-banyak yang mungkin, cerita-cerita pengalaman seram anda. Harap anda dapat kongsi dengan saya. Anda boleh hantar ke talian WhatsApp Ria di 9786 8464. Kalau anda berada di luar Singapura, anda mungkin ada di Kepulauan Riau, anda di Batam. Apa khabar orang Batam, ya? Orang-orang di Tanjung Pinang yang mendengar juga, terima kasih kerana anda mendengar rancangan Misteri Jam 12. Teman-teman di seberang tambak, di Johor Bahru, di Melaka, ada yang dengar sejauh di Kelantan. Hari itu ada yang message, ya. Terima kasih. Di KL juga, teman-teman di KL, di Kuala Lumpur, di Seremban, apa khabar anda semua yang berada di Malaysia? Harap anda masih duduk di rumah, ya. Harap keadaan akan kembali pulih dan juga kembali normal untuk kita semua dalam masa terdekat. Teman-teman di Brunei juga, di Brunei Darussalam, Auda semua, apa khabar? Saya akan teruskan dengan kisah pada malam ini sebentar nanti. Tapi kalau anda yang ada cerita seram yang anda nak kongsi dengan saya, boleh anda hantar ke WhatsApp 9786 8464. Bagi anda yang berada di luar negara, boleh letakkan plus, ya, +65 9786 8464. Dan kalau anda nak ringkas, anda boleh DM saya di Instagram HANSASHRIE, ya, Hans Ashri. Anda boleh DM pada saya cerita-cerita seram anda. Dan malam ini saya nak mulakan cerita tentang Kromolio, ya. Ini merupakan satu kisah, ya, hantu seram, di mana dikatakan ini merupakan hantu seram pengiring jenazah. Ya, pernah tak anda mendengar kisah hantu keranda ataupun dipanggil sebagai Kromolio, ya, hantu keranda, Kromolio, ya. Ini di mana, ini mungkin jenis hantu yang di mana kalau dia menampakkan dirinya tu, dia tak sendirian, ya. Selalunya kalau kita nampak hantu, satu, dia bukan lebih dari satu. Hantu ni dia terkenal kalau dia nampakkan dirinya sendiri tu, dia nampakkan dirinya dengan beberapa hantu yang lain. Saya akan kongsi kisah Kromolio, dan juga sebentar nanti sebuah lagu yang diberikan judul sebagai Arti Kidung. Ini Kidung, ya, nama lagunya Kidung, daripada Wahyu Kolosebo, di mana saya akan kongsi lagu ini. Dan lagu ini dia bukan dalam bahasa Melayu. Mungkin teman-teman daripada Indonesia yang sedang mendengar ni, anda pernah, ya, mendengar lagu Kidung ni. Ini merupakan lagu dalam bahasa Javanese, bahasa Jawa, kalau tak silap saya.
Nanti saya akan putarkan lagunya, tapi sebelum itu juga apa yang saya akan lakukan ialah saya akan bacakan lirik lagunya dalam bahasa Melayu. Jadi kita nantikan, tapi sekarang ni kita mulakan dengan kisah Hantu Seram Pengiring Jenazah ataupun Kromolio. Kromolio ya. Kromolio ni merupakan hantu keranda katanya ya. Ini merupakan kisah yang popular di kalangan pendengar dan mereka yang berasal daripada Jawa Tengah ataupun mereka di Indonesia, di mana Kromolio ni dikenali sebagai hantu di mana yang mewujudkan diri mereka dalam segi rombongan yang menghantar jenazah. Dikatakan di sini hantu ini sangat popular di desa-desa seperti di kawasan kaki Gunung Merapi. Banyak yang pernah mengalami atau melihat secara langsung penampakan keranda berjalan atau bahkan lengkap bersama-sama dengan pengiringnya. Kisah yang saya terima ni daripada Sri Rahayu. Ini merupakan seorang warga kecamatan di Sawangan, Kabupaten Magelang ya. Ini di Indonesia, di mana beliau ni bercerita bahawa dalam kepercayaan di kampungnya, wilayah yang dihuni ataupun di mana hantu jenis ini akan mengalami seripah atau kematian pada salah seorang daripada warganya. Katanya, saya mengalami peristiwa ini ketika saya naik motor nak ke Magelang di sebuah di sebuah kampung yang lain lah. Jika di sebuah jembatan ni saya sedang sibuk naik motor tu, di sebuah jembatan saya ternampak macam ada ramai orang yang sedang berkerumun. Bila saya sampai di situ, saya ternampak ada keranda yang dipikul dan diiring oleh ramai orang. Bila saya lihat, ada sebuah tanda ni kerana keesokan harinya ada terjumpa sebuah kenderaan yang terjungkal di jembatan itu dan penumpangnya banyak yang mati. Sebelum ini Sri Rahayu ni pernah kata dia terdengar cerita tentang Kromolio ni daripada pakciknya, di mana saat itu di kampung ada berita yang menyedihkan ya, di mana salah satu orang kampungnya ni meninggal dunia kerana kemalangan lalu lintas, lalu dibawa pulang ke kampung halamannya di desa. Dan katanya suasana di desa ni berubah menjadi mencengkam tau. Baru siang hari jenazah tersebut sampai di rumah duka. Di Indonesia rumah untuk menguruskan jenazah ni dipanggil sebagai rumah duka ya. Untuk sementara diletakkan di situ, jadi baru keesokan harinya dimakamkan. Jadi selesai pemakaman, desa menjadi semakin sepi. Dan ketika saat itu ada seorang pakciknya ni baru pulang dari rumah saudaranya. Katanya nak melawatlah di depan rumah tu sebab ada orang yang baru meninggal. Jadi pakciknya ni berjalan kaki sendirian. Dan
setelah beliau ni melawat rumah duka, dia mendengar suara seseorang di belakangnya, tetapi suara yang bunyi seperti ada ramai orang. Padahal sebelum ini di kawasan rumah tu sepi. Jadi pakciknya ni dah rasa sesuatu yang tak kena lah. Rasa macam ni mesti ada makhluk atau benda-benda halus ni. Suaranya bunyi mendengung, tak jelas apa yang dilafazkannya tu. Jadi pakciknya ni lalu toleh ke belakang. Dan apa yang mengejutkan ialah bila pakciknya ni toleh ke belakang, terlihat ada ramai orang yang berdiri di belakangnya sambil menggendong keranda mayat. Kata pakciknya pada ketika itu dia tak boleh nak bergerak. Tergamam. Suara mereka tu sangat seram. Dan inilah apa yang dikatakan ataupun yang disebut-sebut dengan suara yang mendengung oleh mereka yang mengangkat keranda itu. Molio, 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 Kromolio, Molio, 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 Kromolio. Bila mereka-mereka ni mengucapkan molio, 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 kromolio, ia bunyi seperti mereka ni sebenarnya sedang membaca mantra. Walaupun pakciknya ni hanya menceritakan pengalamannya, bila terdengar bunyi ataupun cara pakciknya mengatakan bagaimanakah mereka ni menyampaikan mantra tu, bulu roma saya meremang. Betul-betul seram. Sebab malam sebelumnya ni saya nampak hampir-hampir benda yang sama, cuma saya tak terdengar apa yang mereka bacakan. Menurut pakciknya lagi, ketika beliau ni sempat melihat kepada keranda yang diangkat tanpa kain penutup, di dalamnya ternampak ada mayat dibungkus kain putih. Bau bangkai yang menyengat daripada mayat yang ada di dalam keranda tu. Dan apa yang menyeramkan lagi, pengiring-pengiringnya ni berjubah hitam dan berwajah pucat, dan mata mereka kosong. Pakcik saya ni pada ketika itu rasa seolah-olah beliau ni harus ikut, nak ikut, nak tengok kalau betul-betul ini orang. Aku nak tahu apa yang diorang bacakan, dan aku nak tengok mana diorang bawa mayat ni malam-malam. Jadi pakciknya ni berjalan mengikut rombongan jenazah tu sampai di batas di desa. Padahal rumahnya dah jauh ni. Setelah sampai di batas desa ni, di sebuah sempang, rombongan hantu pengiring jenazah tadi tu terus berjalan menuju masuk ke dalam desa, di rumah sebuah kawasan tetangga lah, di kawasan rumah setinggan. Dan pada ketika itu pakcik saya ni dah rasa macam tak apalah, aku tak jadi nak ikut. Dia nampak sebuah warung, dan warung tu pun dah tutup. Jadi pakcik tu pergi ke sebuah warung yang dah tutup tu. Dia kejutkan pemilik warung tu dan ceritakan apa yang baru beliau nampak. Dan pada keesokan harinya,
ada seorang pemuda daripada kampung tu yang datang memberitahu pakciknya, seorang daripada kawasan kampung yang di mana pengiring-pengiring jenazah tu jalan masuk dengan keranda tu, ada seorang yang tinggal di kampung itu baru meninggal dunia. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Saya rasa mungkin kisah ni Kromolio ni ataupun hantu yang mengiring jenazah ni kan, mungkin ini dianggap sebagai mungkin satu macam petanda kalau mereka ternampak ada Kromolio ni yang masuk ke dalam kawasan kampung itu, keesokan harinya akan ada orang yang akan meninggal dunia daripada kampung tu. Saya rasa mungkin maksudnya macam itulah. Ya, dan awal tadi saya nak ucapkan terima kasih pada Sri Rahayu yang kongsikan cerita yang bagus dan juga seram ini kepada saya. Dan juga seperti awal tadi saya ada kata saya nak kongsi dengan anda tentang sebuah lagu di mana kidung daripada Wahyu Kolosebo dalam bahasa Jawa, di mana saya akan kongsi dengan anda liriknya terlebih dahulu, dan selepas itu saya akan nak dengar tak? Nak dengar tak lagu yang ini secara penuh? Saya rasa saya nak tak? Kalau takut, saya takut ada yang takut kan. Kalau takut nanti, okay, I tell you what, saya akan putarkan lagu kidung ni, dan siapa yang takut boleh perlahankan suara radio. Siapa yang berani boleh dengar. Sekejap ya. Okey. Saya akan putarkan lagu ini sebentar nanti. Tapi ini ada sedikit background story berkenaan dengan lagu Kidung daripada Wahyu Kolosebo ni. Lagu ni diciptakan oleh Sri Narendra Kalaseba, di mana dalam lagu ini dia bercerita tentang seseorang yang sedang beribadah katanya, tetapi dalam lagu ni dia macam salah bawa sikit ya. Bunyinya macam tu lah. Liriknya bunyinya macam ni. Kalau dalam bahasa Jawa saya baca mungkin tak ramai yang faham ya. Jadi dalam bahasa Melayunya, awal perenggan yang pertama ni katanya, ku jaga diriku. Maaf ya. Katanya di sini, ku jaga diriku dari berbuat nista sehendak hati, melawan mengendalikan hawa nafsu yang diliputi angkara. Meskipun setan gentayangan masih ada, selalu membuat gangguan. Hingga akhir zaman katanya, sekuat tenagaku memadamkan api, mengendalikan panca indera, dilindasi belas kasih sang pemberi kemuliaan, sang maha penguasa sejati, bertahta di kalbu samudra pemandu laku. Menuju Tuhan zat pemelihara makhluk, bersatu kehendak hati akan terlaksana. Kejayaanku tanpa syarat. Mungkin kita tak faham ya sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan tulisannya, walaupun dah diterjemahkan, sebab dia dalam bahasa Jawa mungkin susunan ayatnya tu berbeza.
Tapi ini dia, seperti yang saya katakan tadi, lagu Kidung dari Wahyu Kolosebo. Ya. Ingat, apa yang saya kongsi dalam rancangan Misteri Jam 12 ni hanyalah sekadar hiburan. Jangan kita terikut-ikut, jangan kita terpedaya. Anggaplah ianya hanyalah satu hiburan. Okay, saya sebenarnya sedang cuba untuk mainkan lagu ni sebentar. Kenapa dia tiba-tiba tak bunyi? Okay. Lakune setengah wara kelawan mekak hawa kang dur angkara. Senajan setan kentayangan tansah gawe rupeda hingga pupusing jaman rametetu ingsun nyirap keniwi samorko maperhardaning ponco sampeyan kula sing netra dinambaran sing kawelasan ingkang paring kamulyan Sang Hyang Jati Pangeran jiwaku samudra pepuntoning laku tumuju dhateng Gusti dan kang amurba dumati manunggaling kanggo Gusti rentet ati bakal dumati mukti ingsun tanpa piranti. Ing sukma madu sarining perwita maneka warna prada bangun praja sampurna sangkala tidha muksa ana bentunyata sirna ya sing rasa mardika mugia den setya pusaka kalima sada yakti dadi mustika sajroning jiwa raga bejo mulya waskita tinggaya pawalaksana biar manjing sikra antu sepung tutu tentena isa panenung gagah bunga sumringah dadar ing wayang
gondo arum surep dupa kumelun Hinulah niat ingsun hangidung saka kang luhur ditahing sang hyang agung rembesing tresno tondo luhing netra rasa-rasaning ati kadya tirta kang suci kawis tara japa mantra kondang kati pepadang balilahing sang hyang wenang nawa dewa jawata talisan teka bawana prasita siti kara ing sasana asmara laya sinarendra kala sepo ini sudah datang kisah semua Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Selamat tengah malam kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Anda bersama dengan Hans Ashri pada malam ini seperti biasa untuk ruangan MJ12 dan terima kasih bagi anda yang dah kongsi cerita dan juga bagi anda yang belum lagi kongsi cerita. Saya menanti sebenarnya cerita-cerita anda di alamat email misterijam12@mediacorp.com.sg ataupun anda boleh saja hantar ke alamat email saya pun boleh ya, hans.ashri@mediacorp.com.sg ataupun untuk mudahkan kerja anda boleh PM saja ke Facebook page Ria, tak ada masalah. Hantar ke WhatsApp pun boleh 9786-8464 dan kita akan teruskan dengan kisah yang akan saya kongsikan pada malam ini. Kisah yang dikirimkan oleh Kelly, di mana ni beliau sekarang ini tinggal di Dubai katanya, dan beliau ni dah mula untuk mendengar MJ12 sejak hampir 10 tahun yang lepas, dan beliau nak kongsi pengalaman beliau. Katanya sini, sebelum saya nak mula bercerita, saya nak kongsi sedikit mengenai saya. Saya ni lahir di Malaysia. Ibu saya orang Melayu Malaysia dan tapi saya dibesarkan kemudian menetap di England, di North London katanya, sebab bapanya orang Inggeris. Saya anak tunggal dan pada umur 9 tahun ni bapa saya meninggal dunia. Dan selang beberapa bulan ibu saya nak balik ke Malaysia untuk seketika. Dan bila saya balik, ketika itulah benda-benda pelik mula terjadi pada saya. Dan itulah kali pertama saya nampak hantu. Ketika kejadian ini berlaku, saya baru lagi pulang daripada England dan saya, kawan ibu yang saya panggil Aunty Mai dan makcik saudara saya Aunty Fauzi memandu pulang ke Kuala Lumpur. Kalau tak silap kami ke Lumut di Perak untuk bercuti. Mereka nak hiburkan ibu pada waktu itu selepas pemergian ayah. Dan Aunty Mai yang memandu kereta
dan Aunty Fauzi duduk di bahagian depan. Saya duduk di belakang, di passenger side, dan ibu saya di belakang pemandu. Kami bertolak pada waktu malam. Dan jalan raya pada ketika itu bukan semuanya jalan lebur raya ni macam zaman sekarang. Cerita ni berlaku ketika pertengahan tahun 90-an. Jadi kami lalu di tepi kawasan hutan. Ada banyak pokok kelapa sawit di tempat tu. Dan juga lampu jalan pun jauh-jauh, dan kereta ni pun tak adalah banyak sangat pada malam tu. Tak ada apa-apa yang pelik. Semua sibuk berbual, jadi pemandu tak merasa nak mengantuk sangat. Apabila kita sampai di satu jalan ni, di mana kiri kanannya kebun sawit, jalannya sangat gelap dan tak ada banyak kereta. Kalau tak silap saya, berdekatan dengan kawasan Kuala Selangor. Sedang Aunty Mai ni memandu, kami tiba di satu jalan ni. Kami ternampak seseorang, susuk tubuh seorang, melambai ke arah kereta kami. Cara lambaian dia tu bukan macam nak tahan teksi atau nak tahan bas. Caranya lebih kepada mengajak kami datang kepada beliau. Makcik saya ni tegur, Mai, ada orang kat depan tu, macam nak minta tolong je. Ya kot, budak jatuh motor agaknya. Kesianlah. Okeylah, kita berhenti sekejap. Atas rasa simpati, makcik-makcik saya dan juga ibu saya ni mengambil keputusan untuk berhentikan kereta dan tengok kalau orang tu terbabas ke, terlibat dalam kemalangan, atau kenderaannya rosak. Dan sebabkan tempat ni gelap, dan pada zaman tu tak ada semua orang ada handphone, jadi mereka ni kesiankan gadis yang panggil mereka ialah sebab keseorangan di tempat yang gelap, tak ada orang nak tolong. Makin kenderaan kami ni dekat dengan orang tu, saya boleh nampak jelas dari bahagian dada ke bawah, pakaiannya jaket hitam dan berseluar jeans. Dalam 100 meter, kereta ni mula untuk diperlahankan. Dan Aunty Fauzi ni yang duduk di bahagian depan turunkan tingkap dan bertanya kalau ada apa-apa bantuan yang kami boleh bantu. Belum sempat kereta ni berhenti sepenuhnya, awak bayangkan, kami semua nampak orang yang tahan kami tadi tidak berkepala. Aunty saya yang memandu tu terus pecut dan tinggalkan kawasan tu. Semua orang terdiam di dalam kereta. Saya tiba-tiba mula untuk tanya, semua orang nampak ke apa yang tadi tu? Apabila sampai di rumah di Kuala Lumpur, barulah semua berani nak buka cerita. Menurut Aunty Fauzi yang membuka tingkap tu, beliau nampak darah berlumuran dan bau darah yang sangat kuat. Dan pada masa tu, saya masih kurang faham lagi perihal hantu, dan saya merasa lebih kesian pada mangsa sebenarnya. Tapi kalau sekarang ni saya nampak benda-benda macam ni berlaku, memang saya tak berhenti
ada chance saya lari, jalan terus. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Okey, baiklah. Sebentar nanti akan saya kembali dengan lagi satu kisah yang lebih pendek. Dan cerita ni, saya sambil baca cerita ni, bulu rumah saya ni meremang je. Walaupun rakaman kan, tapi punyalah seram cerita ni. Awak bayangkan kalau, yalah, untuk anda yang khususnya yang mungkin sekarang sedang memandu, tak berada di Singapura, ataupun anda ni sekarang sedang memandu di kawasan yang gelap, tempat kebun kelapa sawit, ataupun di bahagian kampung, ya, di tempat kebun-kebun, di mana tak ada lampu-lampu jalan yang penuh. Kalau nampak orang lambai, jangan berhenti, okey? Selamat malam saudara, dan kita kembali lagi dalam Misteri Jam 12. Dan saya nak sambung, tadi saya kata saya ada satu kisah pendek. Ini merupakan perkongsian oleh seseorang yang bernama Hisham, katanya daripada JB. Katanya di sini saya nak kongsi kisah yang saya dan juga kawan-kawan alami pada kira-kira dalam setahun yang lalu. Saya ni jenis orang yang suka merayap dan tak suka lepak dekat rumah. Dan memang kalau buat planning last minute dengan saya ni, memang confirm jadi. Dan kisah yang saya nak kongsi ni taklah berapa nak seram, tapi sekadar perkongsian dengan Hans dan juga pendengar MJ12. Di mana ada kisah ni berlaku pada satu malam minggu. Saya dan 3 lagi orang kawan pergi memancing di satu kawasan memancing yang agak terkenal di Johor. Okey, baiklah. Kata dia waktu tu lepas maghrib, kami berempat ni ke rumah Pak Halim untuk bertanyakan dengan beliau tempat ataupun lokasi memancing tersebut. Dan sedar tak sedar kami duduk berbual dengan Pak Halim hampir jam 11 malam. Dan daripada JB ni kami terus ke lokasi yang diberitahu oleh Pak Halim. Dan perjalanan menuju ke kawasan memancing ni agak gelap, berbekalkan lampu jalan kiri kanan. Dan pada ketika itu saya memandu masuk ke kawasan kelapa sawit lagi, ya. Kami pergi berempat, dan 2 rakan di belakang ni sedang tidur. Menurut Pak Halim, untuk ke kawasan tersebut kami perlu melalui jalan kebun kelapa sawit, dan dikatakan jalannya ni tak rata. Saya ikut aja. Setibanya di satu sempang, saya rasa inilah jalan yang dikatakan oleh Pak Halim. Jadi saya jalan masuk ke dalam sempang tu. Mula dari sempang tu, lampu jalan dah tak lagi menyuluh dah. Kami hanya ada lampu kereta sahaja. Memang betul jalannya tak rata, banyak lubang, banyak lekuk-lekuk yang dalam. Jadi oleh kerana kereta saya, kereta biasa, nak kena berjaga-jagalah takut tayar tersangkut. Sedang saya cuba berjalan untuk mengelak
lubang-lubang yang ada ni, saya perasan ada 2 buah kereta di depan saya. Sebuah kereta lama warna merah, lampunya agak malap, dan sebuah kereta Hilux ataupun 4x4 Hilux ya, yang ada dengan kereta merah tu. Oleh kerana kereta merah tadi tu terlalu lambat sangat geraknya, saya mengambil keputusan untuk potong dari tepi. Saya ketika tu memang memandu buka sedikit tingkap untuk kasih angin masuk. Sejurus saya memotong kereta tu, saya tiba-tiba terdengar bunyi macam ada orang menyanyi. Bunyi macam mengilai gitu. Sayu je bunyi dia. Saya memang tak tegur. Saya pandang kawan saya. Kami diam. Dan selepas tu kami berbual macam biasa. Selepas beberapa tapak, berdekatan dengan jalan tadi tu ada 2 biji rumah. Saya ingat mungkin kereta merah tu nak masuk lah ke rumah tadi. Selepas kami dah keluar daripada kawasan itu tadi, kereta dan juga kereta Hilux dan juga kereta merah tadi tu dah tak nampak lagi dekat belakang, sebab memang suasana dah sangat-sangat gelap. Dan tempat yang kami jalan ni memang sangat-sangat sempit, memang boleh muat 1 kereta sahaja. Sedang saya berbual dengan rakan saya di sebelah ni, nama kawan saya ni Izul. Tiba-tiba saya perasan yang jalan di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri ni penuh dengan bunga. Bunga berwarna kuning. Tiba-tiba di hadapan saya ni ada kereta Hilux yang memberi signal dan ke tepi, seolah-olah memberi laluan kepada kami. Saya potong kereta tu dan saya jalan. Dan pada ketika itu memang saya tak fikirkan apa-apa. Dah hampir 1 pagi dan kami baru sampai di empangan air Sungai Layang. Dan menurut Pak Halim, kawasan memancing tersebut memang berdekatan dengan empangan. Saya berhentikan kereta sebab saya dah tak nampakkan lorong ataupun simpang ke tempat yang dimaksudkan ni. Dan kereta saya ni pada ketika itu memang berada betul-betul di jalan lurus di hadapan bangunan di empangan air Sungai Layang. Saya call Pak Halim untuk mendapatkan pengesahan. Keadaan, suasana di situ memang sangat-sangat gelap. Gelap gelita. Cahaya sama-sama je daripada bulan. Sedang saya sibuk berbual dengan Pak Halim di telefon, tiba-tiba kereta merah yang sama yang kami tinggalkan tadi tu lalu di depan kami. Dan apa yang amat menyeramkan, kereta tu berjalan dengan perlahan, tetapi tak ada pemandu di dalamnya. Saya waktu tu betul-betul hairan dan rasa pelik.
nak kata mata saya ni menipu saya, sebab saya memang susah nak nampak pada waktu malam. Tapi saya tak tegur. Tapi saya heran sebab kereta tersebut dia tak menuju ke kawasan yang kami nak pergi. Tapi kereta itu masuk ke dalam kebun kelapa sawit. Kami teruskan perancangan malam itu, tapi kami tak ceritakan apa yang kami nampak. Sekian, itulah pengalaman saya dan juga teman-teman ketika kami pergi memancing di seberang tambak. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya.